Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Demikian lagi firman-Nya, afara'aytum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Artinya, maka tiadakah dilihat oleh kamu, jadi tiadakah kamu lihat dan kamu bicarakan akan air mani yang kamu tumpahkan ke dalam rahim perempuan itu? Kamukah menjadikan akan dia itu, atau kamikah yang menjadikan itu anak? Dan lagi firman-Nya, dan sekalian syukur Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia, anugerah dia semata-mata masih memberikan kelangsungan hayat pada kita hingga ke saat ini. Alhamdulillah, dialah yang telah beri kita hidup setelah dimatikan kita malam tadi. Alhamdulillah, dialah beri kita nikmat Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah, mak ayah kita Islam, kita dapat Islam. Alhamdulillah, dengan Islam kita dapat ni, dibesarkan kita dalam keluarga Islam, masyarakat Islam, dengan mudahnya Allah Ta'ala beri kita dapat ikut perintah dia. Alhamdulillah, diberi kita keinginan, kehendak nak belajar untuk memahami ajaran Islam ni. Alhamdulillah, dikenalkan kita pada dia. Alhamdulillah, dibukakan pintu hati kita untuk belajar, terus mentauhidkan dia. Alhamdulillah, diberi kita hari ke hari makin mengenal dia. Alhamdulillah, dilembutkan hati sanubari kita untuk zikir pada dia. Alhamdulillah, dijadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, diberi kita keupayaan boleh hadir pagi ini untuk solat, untuk insya-Allah kita meneruskan bacaan kitab daripada kitab Usul Tahqiq ni, insya-Allah. Dan lagi firman-Nya, afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Terjemahnya, maka tiadakah dilihat oleh kamu, yakni tiadakah kamu lihat dan kamu bicarakan akan air mani yang kamu tumpahkan ke dalam rahim perempuan itu? Kamukah yang menjadikan akan dia itu, atau kamikah yang menjadikan itu anak? Kita nak sambung ni masih bicarakan kaedah nak mengenal Allah Ta'ala.
yang makhluk adalah wasilah untuk kita boleh kenal Allah Ta'ala, capai Allah Ta'ala. Pasal mana ada jalan nak sampai ke Allah Ta'ala melainkan makhluk. Itu bahasanya. Mana ada jalan nak sampai ke makhluk, dari sudut mana? Dari sudut kita takkan boleh nak memikir zat Allah Ta'ala, melainkan dengan melalui kita, zat kita lah, untuk kita kenal ya Allah bagi jadi zat kita. Itu bahasa dia. Jadi antaranya disuruh kita nazar langit bumi dan nazar kat diri kita. Jadi antara nazar kat diri kita ni yang pengarang kita nak sambung. Nazar apa? Nazar asal kejadian kita. Kita asal daripada air mani. Itu yang dia Allah Ta'ala sendiri ajar untuk kita nazar ni. Nazar apa? Nazar proses permanian itu. Dan itulah bahasa dia. Quran sebut dengan afara'aitum ma tumnun. Tu saya bahasakan proses permanian tu. Apa dia? Proses macam mana boleh berlaku persenyawaan air mani dengan ovum dalam rahim. Kalau nisbah kejadian kita waktu kita dalam rahim ibu kita tu nak jadi kita. Kalau nisbah kejadian anak yang kita ni sabab kejadian anak, macam mana proses air mani kita boleh berlaku persenyawaan dengan ovum dalam rahim tu. Adakah kita yang bagi jadikan anak tu atau Allah yang bagi jadi anak? Itulah. Memang tak ada jawapan lain. Di atas soalan tu, antum takhluqunahu am nahnul khaliqun, Allah Ta'ala tanya tu bukan Allah Ta'ala tak tahu. Bahkan yang ni kalau kita belajar ilmu tafsir, istifham yang ada pada antum takhluqunahu am nahnul khaliqun, yang ni dipanggil istifham takriri. Istifham takriri dengan qafan. Takriri. Apa dia istifham ni? Istifham pertanyaan. Takriri apa? Istifham tanya tu supaya kita mengaku ya. Itu dipanggil istifham takriri. Kita khas kalau belajar ilmu balaghah, dia ada istilah-istilah ni. Istifham takriri, istifham ingkari. Itu antara yang dua yang masyhur lah. Istifham ingkari ni apa? Tanya tu untuk kata tak. Antaranya kita selalu baca tu, alam nashrah laka sadrak. Allah Ta'ala akan dia yang jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang berikan Nabi Muhammad ni nikmat istimewa, sebaik-baik, seabdal-abdal makhluk. Segala-gala nikmat paling besar Allah Ta'ala beri, tiada lain melainkan Allah Ta'ala beri kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni agak-agak dia mengaku ke tak mengaku? Bukan agak-agak, yakin lah mesti Allah Ta'ala, mesti Rasulullah mengakulah. Tiada lain dah yang memberikan segala nikmat ni melainkan mestilah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tanya lagi, alam nashrah laka sadrak, tidakkah kami yang dada, lapangan dada kamu? Wa rafa'na laka zikrak, bukankah kami yang angkatkan sebutanmu? Rasulullah agak jawab apa? Ya, ya, ya. Ni dipanggil istifham takriri. Kalau mak ayah kita tanya, bukan aku ke besar dengan hang dulu pada kecil? Dia tanya tu bukan, dia tak tahu tu. Tapi dipanggil istifham takriri. Bukankah better yang memberikan rumah seorang sebiji hari tu? Bukan dapat bantuan BMF. Lah ni panggil apa? BPN. B. Kita pun nama istilah tak apa peduli kan, nama apa jadi dia masuk kan.
Uslub tu yang kan parti politik pakai tu. Bukan kami yang bagi kerakyatan dulu. Itu politik, itu politik. Kita dengan Allah Ta'ala, besar lagi politik Allah Ta'ala dengan kita. Kalau nak guna bahasa politik tu, Allah Ta'ala ungkit balik. Bukan hampa ke yang tumpahkan air mani dulu, hampa ke buat nak hampa, ataupun kami yang buat. Ya Allah, kau yang buat, ya Allah. Kalau ahli politik, dia memang atas kepentingan dia. Allah Ta'ala ni, dia tanya ni apa? Atas kita bicara bab ketuhanan ni, untuk menzahirkan keabdian kita pada dia, menzahirkan muhtaj kita, berhajatnya kita pada dia. Saya sebut sikit, saya tak boleh saya sebut ni, saya sebut sikit. Kita tak rasa muhtaj kat dia tu. Bila dia tanya tu, tu. Kalau mak kita kena, bukan mak kan mengandung kamu, bukan mak kan 9 bulan bawa usung pergi sana pergi sini, menyusu pula 2 tahun daripada kecil, basuh perak basuh kecil macam ni balas kat mak. Kita kalau macam tu toyak. Saya nak sebut tu Allah. Tapi kita kena soal ni tak sebut tapi itulah, bila ungkapkan dengan perkataan ni, dia boleh menilai yang tahu. Saya ngaji kalau arwah parti, dia saya guru dia sebut lah Allah Ta'ala, dia ungkit kita pasal dia khalik kita. Mak bapak kita, dia ungkit kita pasal dia walid kita, walid walidah kita, sebab kita lahir. Guru dia akan ungkit pasal kita anak murid dia. Bukan hang bodoh dulu, aku yang kutip. Ajak sampai pandai. Marwabati harus sebut macam ni. Harus Allah Ta'ala nak ungkit kita makhluk dia. Harus mak bapak ungkit kita anak dia. Harus guru ungkit kita anak murid dia. Orang lain tak boleh. Ungkit ni sifat masuk rumah. 3 ni apa? 3 ni apa? Bukan aku bagi duit hang senang itu. Habis apalah. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Sedekah out. Tapi bab guru, bab ibu bapa, bab ketuhanan, apa lagi kita bicara ni, bab ketuhanan. Allah Ta'ala ungkit, memang dia kena ungkit pun. Kalau tak, kita tak sedar kita siapa. Itu yang asal fokus kita ni, nazar lah. Jalan kita boleh rasa abdiyat, rasa ubudiyah, rasa kehambaan diri ni, rasa apa, muhtaj, ihtiyaj kita, berhajat kita kepada Allah Ta'ala ni tiada lain melainkan kaedah dia fikir, zikir, fikir. Allah apa? Allah yang Allah khaliqi ni besar. Kalau atas kita sebut ayat Quran tersebut, antum takhluqunahu, bila takhluqu Allah khaliq, kita makhluk. Itu kefiat yang nak diajar di sini lah, nak ambil faham tu. Jadi nak faham apa? Nak faham usul kejadian kita ni air mani, hina, kita hakir, zalil, fakir. Tu istilah-istilah. Apa hakir ni? Lekeh, zalil, hina. Allah hina. Semalam saya dah sebut rasanya, saya ngaji antara ayat Tok Guru ni, dia kata apa? Tu kita ni datang pada lubang kecil Cuma lubang kecil tu tak keluar air kecil, keluar air mani. Itulah kita. Laluan najis. Ni kita. Bila dah dibesarkan pula, keluar pula ke bumi ni, laluan darah haid, laluan najis lagi. Ni kita. Kita ni duk bergumui dengan tempat najis. Kita duk rasa kita hebat. Tu tengok asal usul kita ni. Mudah-mudahan tu lembut hati, boleh ada pasrah diri, rasa keberjahatan kepada Ilahi, insya-Allah.
Satu kena pandang asal usul kita. Memang kena pandang usul. Dan usul kita dalam bab nak merasakan keabdian ni, kena pandang usul kita ni makhluk. Itulah kalau sebut bahasa. Baik. Lagi firman Allah Ta'ala. Afara'aytum ma tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Tadi nazar fi anfusikum kan. Yang ni dia sebut nazar fil ard kan. Dan tempat dia suruh pandang, tengok alam atas, alam bawah. Dia tengok alam bawah ni. Apa dia? Maka tiadakah kamu lihat akan benih yang kamu tanam itu? Kita ambil benih jagung tanam, cocok. Bubuh, kambuh. Itu kita buat. Apa dia? Adakah kamu menumbuhkan akan dia, atau kamikah yang menumbuhkan akan dia? Memang bukan kita lah tumbuhkan. Jadi kalau kita akan kata, ya engkau lah yang tumbuhkan apa yang kami tanam ni, Allah. Ni pun sekali lagi dipanggil istifham takriri. Setiap soalan dalam Quran kalau kita jawab ya tu, istifham takriri. Kalau istifham tu jawab dia tidak, istifham ingkari. Alaisallahu biahkamil hakimin. Adakah tidak Allah Ta'ala sebijak-bijak yang menghukum? Ya, itu istifham takriri lah. Istifham ingkari apa dia pula? Suruh cari saja, suruh cari. Tak ada ingat apa-apa, payah ke nak cari apa. Soalan-soalan yang betul tidak, dan jawapan dia yang tidak. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Slow sikit. Dapat muat takriri. Dapat banyak takriri ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu ingkari ya. La bi syai'in ni'amika. Mana satukah nikmat Tuhan kamu yang nak kamu berdua dustakan, wahai manusia dan jin? Tak ada ya Allah nak kami dustakan. La bi syai'in min ni'amika nukadzib falakal hamdu. Tu ingkari. Tanya tu akan jawab la bi syai'in min ni'amika nukadzib falakal hamdu. Itu memang antara jawapan yang diberi bila setiap dibaca ayat Quran, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Yang tu bukan takriri. Pasal yang tu bukan soalan ni jawab na'am dengan la. Yang tu jawab Allahu Rabbul Alamin. Saya pun lama tak sebut balaghah-balaghah ni, lupa lah. Lupa istilah tu. Khas kalau kita belajar balaghah, dia ada istifham ni panggil soal tapi dengan makna nahi. Ada soal dengan makna amar. Cerita ba'arak ni min amali syaitan, fahal antum muntahun. Adakah kamu nak berhenti minum arak? Berhenti ya Allah, berhenti ya Allah, berhenti. Jadi apa makna fahal antum muntahun? Intahu, berhentilah. Usul Quran ni masya-Allah, kalau kita belajar khasnya dalam mubalaghah, melihat bagaimana balaghahnya Quran ni, kita pun tak pandai kan nak faham balaghah ni. Tapi bila ulama bongkar kan buah pasal itu, explore kan ilmu balaghah ni, kita pergi ngaji pula, baru kita akan tahu kesenian bahasa Quran ni. Yang ni yang orang kafir dia tak ada mampu untuk
mencabar Quran ni. Quran ni memang Nabi Muhammad punya creation. Oh, dia tak boleh tak. Siapa tuduh itu memang bodoh lah. Macam apa? Manusia takkan upaya buat macam mana uslub Quran ni. Pertama antaranya maklumat yang ada dalam Quran tu. Manusia tak upaya nak cerita langit, bumi, syurga, neraka, malaikat, alam ghaib yang kita tak pernah tengok. Kalau siapa kata yang ni buku yang dikarang oleh Muhammad, memang bodoh gila. Antaranya uslub Quran tu sendiri. Uslub dia punya balaghah dia. Kalau kita duk bicara ni pasal ayat-ayat ni semua istifham kan. Afara'aitum tu yang tersebut ke bab istifham tu. Tengok bab istifhamnya, kita angkat tangan lah. Uish, macam-macam bahasa dalam Quran. Tadi pun macam apa? Al-Haqqah, Mal-Haqqah, Mal-Haqqah. Apa dia? Al-Haqqah ni apa dia? Wa ma adraka mal-Haqqah. Muntah Al-Haqqah tu apa dia? Orang Ta'ala tak tahu ke? Tak. Tanya tu bukan untuk istifham, bukan untuk ingkari, bukan untuk takriri. Untuk apa? Untuk tambihi, untuk tahdziri, untuk ditahdzir. Apa dia? Ingat sikit. Al-Haqqah apa? Kiamat apa? Kiamat. Ataupun li ta'zim, istifham tu untuk kita membesarkan apa benda yang disoal ni. Kiamat betul tak kiamat? Orang tak tahu apa kiamat langsung. Tu. Al-Qari'ah, kiamat. Asal mana bahasa tu terjemah kiamat. Tapi kalau lughah asal Qari'ah ni ketuk. Al-Qari'ah, sesuatu yang mengetuk. Mal-Qari'ah, sesuatu apa dia benda ketuk ni? Dia satu nama daripada nama hari kiamat. Pasal apa kiamat ni dipanggil Qari'ah? Pasal cerita dia akan mengetuk jiwa kita untuk bangun daripada tidur yang lena. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari itu seorang akan lari daripada adik-beradik dia. Wa ummihi wa abi, mak dia dan bapa dia. Wa sahibatihi wa bani, isteri dan anak-anak dia. Likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Hari itu setiap individu dia akan ada kesibukan yang menyibukkan dia daripada memperhatikan hal orang lain. Oh. Dengar tu, Al-Qari'ah. Tu mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Tanya dia jawab. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Tu dipanggil istifham tu bukan untuk tanya, tapi untuk tambih. Jaga. Sedar sikit. Istifham bangun kita daripada tidur. Kalau masuk bilik soal siasat, bukan hang masuk rumah kau tu. Bukan hang pakai baju birunya itu. Hang masuk ketika ada bentuk-bentuk soalan itu. Semua tu psikologi pertanyaan. Nak tengok rupa ada, kalau orang salah ya itu nak sebut uslub kan. Oh, cukuplah saya sebut itu tak. Lagi saya syarah balaghah habis ni lama tak sebut balaghah tak. Fokus kita ni buat tauhid ni tahu mana? Ni orang Taala nak ajar kita supaya nazar tu yang nazar ni nak nazar apa? Bukan nazar kalau atas masalah menumbuh apa buah biji benih ni, jangan nazar macam mana kita nazar sains tu ya, dia pergi kat makhluk Apakah faktor-faktor penumbuhan percambahan biji benih? Oksigen, lagi? Air, tanah, haba. Ini proses percambahan benih, mineral tak lagi. Itu untuk pembesaran. Kalau untuk percambahan benih, haba, oksigen, cahaya, air. Tak ada air tak hidup. Benih ni bubuh atas mimbar 10 tahun, mampu tak hidup. Dia tak ada faktor air. Antara faktor dia air. Tak ada haba tak hidup tak. Dia kena ada haba, dia kena panas. Buah dah peti sejuk, air kan, buah peti sejuk. Tak bercambah, mampu tak bercambah. Kajian saya nak buat kajian. Kalau kita tengok nazar hanya tengok ke makhluk, tak jumpa Tuhan tak boleh. Jadi untuk nazar ni macam mana? Mesti dikata nazar yang hukum akal an-nurani. Ya tu.
Macam mana akal nurani ni keluar daripada skop makhluk, kita tengok khalik makhluk. Baru dapat akal nurani, nazar. Jadi pandang ni apa? Siapa menumbuh. Yang ni pun kalau tengok hukum adat, baja aku bubuh ni lah. Baja apa? Kompos apa tak kira lah. Baja ni main pada Jepun ni, main ni 1,200 ni, tapi bubuh kat pokok. Masya Allah. Sebut Masya Allah, tapi tajuk dekat baja. Apa masalah kita ni? Kita punya akal tak nurani. Ni kata apa? Akidah kita kepada hukum adat. Kita bukan akidah pada hukum akal. Itu pun bukan dimah jumpa hukum akal ni kan sebut. Kita bukan faham hukum akal nama itu. Kita faham hukum adat. Apa dia adat? Yang tumbuhkan pokok baja, yang bagi pokok subur baja. Yang ni siapa? Air. Yang ni kalau yang hidroponik tu panggil apa? Hidroponik apa? Panggil apa lah ni? Lamanya panggil hidroponik. Lah ni panggil apa? Fertigasi. Hidroponik lain tak? Air je. Hidroponik air hidro kan. Ni pakai fertigasi. Fertigasi. Dia tu dia punya sebut tak betul apa betul kan. Apa nak sebut. Jadi kita akan berasa situ lah. Yang ni bubuh ni, yang ni pasal apa buah dia jadi ni, pasal apa tak? Kemektot. Pasal apa? Daun dia krememot. Pasal apa? Buah dia kerintin macam negreton. Bofe kan. Pasal apa jadi macam tu? Pasal macam ni. Kita pergi makhluk lah. Atas jalan asbab. Jalan asbab ni hukum adat. Tak kena Tuhan. Lepas tu kita beriktikad kita bukan hukum adat. Kalau hukum adat maka ubat sihat. Tak. Yang ni yang nak ajar akidah ni supaya dapat akal nurani kepada. Dengan faham la ilaha illallah tu yang tertubu ulama kita ajar, ambil ada Rasulullah ajar kita saya. Apa dia? La ilaha illallah. Ilah ni Allah saja. Tahu mana? Makhluk tak ada sifat ilah. Makhluk tak boleh bagi mudarat manfaat. Ni maka ubat sihat ni. Hakikat cerita dah tu. La ilaha illallah, makhluk tak boleh bagi mudarat manfaat. Ni adat makan sihat. Makan kenyang. Bagi ubat sihat. Contoh dia kan. Benda keliling kita ni. Buka lampu menyala. Adat. Buka lampu menyala, duk rasa terang lampu ni. Tak dapat hidayat namanya. Akal tak akal nurani, bahkan tak kena gua akal. Itu gua adat. Satu, adat ni sabab menghalang kenal Allah Ta'ala. Adat sabab menghalang untuk futuh bab uluhiyat. Duduk bahasa dia kata. Sabab ni dia penghalang, dia hijab untuk boleh buka bab ketuhanan. Satu bab ketuhanan ni apa? Kena lempar adat tu, pandang berakal. Ni istilah hukum akal. Kalau tak belajar disiplin hukum akal, tak kena hukum akal ni apa. Inilah dipanggil aklun nurani. Pasal apa? Ada baja kita bubuh baja jadi sihat. Ada baja bubuh mampu. Pasal lebih pun tak elok, kurang pun tak kena kan. Nak cerita apa? Jadi ada kadar dia. Jadi nak menunjukkan yang menumbuh bukan baja. Pasal apa? Ada kadar dia jadi, ada kadar tak jadi. Ada pokok sesuai, ada pokok tak sesuai. Jadi bukan penumbuh dia baja, adatnya baja. Penumbuh mesti ada. Penumbuh mesti ada. Itu baru gua kan. Penumbuh mesti ada. Dan penumbuh tu Allah. Tu akal nurani. Kita tak dapat akal nurani ni. Jalan dia apa? Tak pandai akal nurani apa? Zikir rojok Allah Ta'ala. Allah bagi apa? Hadza khalqullah. Fa'aruni madza khalaqu. Dan macam mana sambung ni? Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqu. Madza khalaqu fis samawati wal ardi. Am bidhahi minal qawl. Hadza khalqullah. Nak sebut kaedah kita macam mana? Mengaku ya, hadza khalqullah. Allah yang khaliq dia. Mudah
Bukan bayar. Iman. Akal kadang lembab. Bukan ulul albab, ulul lembab. Ulul albab ni mana? Hadza khalqullah. Siap. Matahari ni tadi gelap ni, cerah ni. Hadza khalqullah. Allah khaliq, bagi terang. Allah khaliqun nur. Allah khaliqul syams. Allah khaliqul qamar. Allah khaliqun nujum. Dia punya kaedah adanya tu. Nak bagi akal nurani ni, orang tahu pakai akal sangat pun tak sampai. Pasal bukan pakai akal, dia akan tak pakai dia akan pergi hukum adat. Yang tu yang beza hukum akal dengan hukum adat. Dan tu kita kena beyond adat ni, kena beyond makhluk. Tu yang jangan jadi keldai sana. Ya, keldai mana sebut, jangan hanya makhluk. Nak kita sebut, kalau contoh biji benih dia lah. Biji benih buh kat tanah, faktor haba, siapa bagi jadi haba? Waktu air, siapa bagi jadi air? Allah juga. Jadi apa yang ada kat air tu boleh tumbuh apa dia? Ada. Jadi kalau itu semua ni sebenarnya benih itu berhajat ke siapa? Bukan berhajat ke air, berhajat pada pencipta air tu, khalik air tu. Benih tu bukan berhajat ke haba. Benih tu berhajat pada khalik haba tu. Benih tu sendiri dia pun berhajat pada pencipta benih tu. Benih tu dia berhajat pada, bukan berhajat pada oksigen. Dia berhajat siapa cipta oksigen tu. Jadi oksigen, air, haba, tanah, ni apa? Ni makhluk-makhluk yang pencipta benih itu sendiri bagi jadi. Proses dia macam ni. Tapi sebenarnya semua tu berhajat satu lah, Allah. Ni aklun nurani. Aklun nurani. Dan tu antara saya duduk ngaji tu guru ajar apa? Kita lapar makan. Sebenarnya kita bukan ajak anda makan, kita ajak ke Allah. Tapi Allah Ta'ala nak tunaikan ajak kita, bagi lalu kau makan. Yang ni lah istilahnya fitnah. Orang dia sebut bahasa. Inilah fitnah. Tahu ni, inilah cobaan. Apa dia? Cobaan untuk kita boleh mengenal, boleh jantan pun pehcan, kenal. Jangan tenang, boleh kenal. Saya tak boleh urdu tu kan, sedap sikit. We can realize apa? Allah is the creator. Kita punya pergantungan kita pada Allah Ta'ala, bukan gantung kita pada makhluk semua bergantung antara satu sama lain. Nak kata bahajat air pun bahajat pada benda ni, tanah pun bahajat pada ni, oksigen pun berhajat pada ni. Dia berlaku proses, berlaku. Itu siapa sebenarnya yang tempat kita berhajat semua? Mesti semua makhluk berhajat kepada Allah Ta'ala. Yang ni bawa akal nurani. Formula dia apa? La ilaha illallah. Makhluk tak ada sifat ilah. Makhluk ni muhtaj. Allah saja qadir hajat. Allah saja khalik. Allah saja malik. Allah saja ilah. Yang tak hajat pada satu yang ghani an kulli syai. An kulli syai. Allah ya huwal ghani. Makhluk ni kita ada akal pun muhtaj, berhajat. Kita yang akal pun ada fakir. Itu yang perhati mutanam. Cuma kita kalau tak diajar kefiat ni, tanam pokok macam mana? Dia tak jumpa Tuhan tak? Pasal apa? Dia akan pergi ke adat. Kenapa tanam? Adakah kamu tumbuhkan? Aku memang tak tumbuhkan. Tapi apa? Ni baja bagus. Kalau aku tak siram air, tu pokok itu mati aku siram. Ni air ada. Dia tu ke air. Pergi ke air. Kalau tengok air ada apa kat air? Benda air bagi hidup. Air benda hidup lah. Lempak tengok atas lantai. Tengok dia berjalan tak? Bukan benda hidup. Air bukan benda hidup. Air pun tak hidup, macam mana dia boleh menghidup? Tu akal nurani. Air pun tak hidup, air mani lempak atas lantai, boleh berlari? Kau tak nampak dia berlari. Wah, bohong air tu kan. Ada bohong teori sains ni ada sperm lah apa bohong pasal itu kan. Tapi apa? Kaedah kita jangan yang tu konon pandai sains sampai tak pandai tauhid.
Macam mana dia boleh bergerak? Siapa lagi nyawa dia boleh bergerak? Siapa pula pandai pergi cari obom? Kenapa tak pergi cari benih kacang ke apa kan? Buh pergi tu. Ambil kacang hijau, ambil air mani tu dia masuk dalam kacang hijau. Kacang hijau tu tumbuh jadi orang ni. Tak ada pula. Macam mana dia boleh cari mesti dalam obom? Mesti dulu dalam rahim. Mesti dibesar pun dalam rahim. Macam mana sebut dalam Quran? Kami duduk di tempat dia, tempat tak ada tempat yang akan boleh membesarkan benih yang telah disediakan melainkan mesti dalam rahim. Buah dalam tabur uji untuk persenyawaan awal boleh, tapi tak akan boleh dibesarkan lain pada rahim. Ali saya mau cuba dah, dibubuh dalam balang ni, dibubuh hak ni. Telinga besar, ini kepala besar, ni perut boroi. Ni mata sebiji jadi macam dajjal. Dia dah buat lah, tak jadi. Apa sebut dalam Quran? Sebut semua tu. Jadi asal nak sebut apa? Jadi akal nurani ni bagi faham mana? Makhluk adalah tetap makhluk. Hebat macam mana pun makhluk. Bergantung kita kepada mana pun pada makhluk. Kalau tak dapat makhluk ni pun sekalipun tak dapat makhluk ni, kita akan jadi susah. Kita tak akan boleh tunaikan keperluan kita. Tetap makhluk adalah makhluk. Hati mesti pada Khalik makhluk. Itu prinsip. Cuma macam mana nak bagi lekat di hati? Tak ada jalan lain, zikir. Itu yang uzkurullah zikran katsira. Antara uzkur tu sebelum tu fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi dua-dua ni mesti ada. Kena faham ilmu, zikir. Dan nak zikir ni fikir. Balik guna ilmu tu, pakai ilmu tu. Pakai ilmu tu. Ilmu apa? Ilmu la ilaha illallah. Apa ni besar ni? Baik. Di atas soalan tu, adakah kamu yang tumbuhkan ataupun kami yang tumbuhkan? Engkau lah yang tumbuhkan, ya Allah. Satu patutnya tengok pokok-pokok kita ada tanam macam tu tumbuh macam mana? Anta khaliq. Anta zari'. Engkau lah yang tumbuh. Tak reti cakap Arab tu. Alhamdulillah Allah bagi tumbuh pokok ni. Tak ajar kan? Ajar. Kalau kita memang otak ni dia lebab. Saya tak kata tuan-tuan, saya kata saya kan. Dia lebab. Saya pasti duduk tanam ni kan. Tanam. Oh, hijau cantik, pokok pun keluar tunas macam ni. Oh, teringat apa? Buah baja itu. Tak boleh, dia lembab. Lembab tu maksud saya, dia akan pergi kat makhluk. Ni, ajak alhamdulillah Allah bagi tanam. Lepas tu tengok, bau tak pula. Pergi kat situ dulu. Tengok pokok kering macam mana? Pun sama agak, dia akan pergi sebab baja tak kena ni. 3-5 bulan dah tak buah baja, badan kering. Dia pergi sabar cepat. Biasa. Pasal akal kita dah terbiasa tu. Cuba aja tengok ni. La ilaha illallah. Allah yang bagi kering, bagi hidup kan. Nak bagi kering, sebab kering apa? Air. Ambil air buah. Dia hajat ke air ke hajat ke Allah? Hajat ke Allah. Tapi alat nak bagi dia tak kering tu, bagi lalu dengan Allah bagi jadi air. Hajat ke Allah, lalu dia air. Itu pun kaifiat untuk guru kita doa ajar untuk hadir hati ke Allah Ta'ala tu. Yang tu pun lagi rajin fikir, lagi rajin faham, lagi rajin guna ilmu nazar. Ini panggil ilmu nazar. Ilmu macam ni lah ulama kita ajar, istilahnya dia panggil ilmu iman. Ilmu nak datang dengan ilmu akal. Ilmu untuk kita berakal supaya pergi ke Allah Ta'ala. Kalau tidak, dia akan jadi ilmu adat. Ilmu adat ni ataupun hukum adat, irtibat adi ni, apa berkaitan faktor adat ni, sebab musabab, cause effect sesama makhluk ni, dia memang hijab besar untuk menghalang kita pergi orang. Memang hijab besar. Satu jalan dia macam mana? Tak ada lain melainkan mengaji bagi faham, letakkan makhluk tempat makhluk, lupa ingat balik pada Khalik makhluk. Allah mencipta, Allah Khalik, Allah ilah. Bila Allah ilah, makhluk tak ada sifat ilah. Makhluk ni tak ada asal dia, Allah bagi ada.
Ni boleh sebab-sebab ni, Allah juga yang buat sebab. Siap. Dan lagi firman Allah Ta'ala, afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimufaytir. Terjemah, apakah tidak menilik oleh kamu membicarakan mereka itu kepada unta itu, betapa dijadikan oleh Allah Ta'ala akan dia, akan unta. Bukan tengok unta ada bonggol, ada kepala, kaki tak. Apa nazar ni, ada setengah orang gunakan istilah, kita bukan tengok ain dia, tengok teknologi dia. Kalau matahari, tengok matahari tak ada apa-apa. Tapi tengok macam mana matahari, satu objek yang sentiasa terbakar, tapi bahan bakaran dia tak habis-habis. Benda apa ada macam tu? Apa teknologi yang menyebabkan dia sentiasa terbakar? Stabil, dengan konsisten, dengan konsistennya, dan tak pernah ada konsistensi dia, dan tak pernah daripada dulu sampai sekarang habis dia. Arang habis, arang batu habis, gas habis. Ni apa dia yang dia sentiasa terbakar? Fikir siapa yang buat tu? Allah. Mau dapat bawa akal nurani. Yang ni memang, yang ni pun kalau ahli sains dia yang kaji kan. Pergi tengok suluh teropong matahari, boleh teropong matahari tu. Dia boleh tunjuk matahari ni macam ni, dia ada apa? Lahap api tu, apa? Nyalaan api tu. Ada nama. Dia ada nama-nama dia lah, apa saya pun tahu tu, tapi ada lah orang yang pergi kaji bidak tuan-tuan. Tapi dia duduk fikir apa dia menantang, apa menyebabkan sentiasa terbakar ni. Kita diajak oleh ulama, sedang Allah Ta'ala bagi ajak kefiat iman macam mana? Makhluk berhajat pada khalik makhluk. Siap, Allah khalik. Cuma bila tak duduk itu, kita tak kerti ke apa benda yang menakjubkan ada kat dia tu. Yang tu lah. Sebenarnya tu yang kata kita kadang-kadang perlu benda yang luar biasa baru nak boleh faham pelik tu. Kalau ahli tauhid ni, semua apa yang dia tengok adalah luar biasa. Dia tengok matahari, luar biasa dah sebenarnya. Macam mana dia boleh menyala? Tak berhenti-berhenti. Allah anta khalaqtani. Ni pun, ni asal nak sebut, ni nazar, tu lah baru panggil nazar tu nazar. Nazar ni bukan hanya tengok benda, tapi tengok apa yang ada itu. Tengok apa? Teknologi, unta. Kalau tengok sikit yang Quran ni, pasal apa suruh tengok unta, lagi suruh tengok langit, suruh tengok bukit, suruh tengok bumi. Pasal apa ni? Yang ni dia panggil mura'atun nazir, istilah balaghah sikit. Turun ayat Quran dekat orang Arab. Orang Arab ni apa keliling dia? Padang pasir. Padang pasir bukan tengok pokok, langit, bukit, unta. Itu ni panggil mura'atun nazir. Sikit lagi nak sebut. Kenapa orang Ta'ala nak gembira kan? Apa orang Arab berbicara pasal itu kan? Yang Quran turun mereka dalam suasana environment ni padang pasir, benda seronok cerita agak apa? Sungai, kebun, macam apa? Tu dah best sekali. Saya ngaji dulu ada guru semua ini. Kalau lah andai kata ni yang tu istilah balaghah ni dia panggil mura'atun nazir istilah dia. Andai kata lah yang Quran tu turun ke Malaysia, andai kata takkan jadi macam tu. Quran dah turun dah weh, takkan ada Quran baru turun. Tapi nak sebut mura'atun nazir, prinsip dia. Kalau kata wahyu tu turun environment ni macam Malaysia ni, agak-agak cerita apa? Kijang memang tu tengok lah. Tak
Tak. Sungai Latar memang nak tengok Sungai Latar dah. Kebun ni nak tengok dah. Bawa sawit lah apa. Gagal lah. Oh, orang tak dapat rasaan orang. Masa kecil-kecil dulu, dua seronok tengok keliling. Kalau boleh nak idam kan, nak tengok apa? Kalau orang duduk pandang pasir, diidam kan, tengok kebun, tengok sungai. Saya syarah pergi kot sikit lah. Mana? Salji. Tengok orang main salji macam mana? Oh, best main salji lah, naik ski. Saya kecil-kecil dulu macam tu. Rupanya sama perasaan tu dengan Tok Guru. Dia kata kalau yang Quran turun kat Malaysia, mau cerita ni nanti apa? Ada salji, ada ais, boleh main ski. Kot lah. Dia kata kot lah. Macam apa? Kalau ayat Quran turun kat orang padang pasir, orang padang pasir nak apa? Nak air, sungai, ayat terjun. Dia punya syok lah. Macam apa? Dia tak biasa jumpa tu. Jumpa padang pasir kering lah. Nampak pokok, kebun, dusun, durian, buah macam mana? Oh, waktu best kali Tapi nak sebut macam mana? Tapi kan salji macam mana? Tak best kat sebenarnya salji. Best kebun ni. Tu duduk tempat macam kita ni, nikmat besar ni. Nikmat besar ni. Kalau kita tak rasa nikmat, dan tenggelam dalam nikmat, mana nak rasa? Ayam duduk dalam kepuk padi kan dia rasa. Mampu dalam padi, kepuk padi. Bukan mampu makan, mampu mati kelaparan. Alhamdulillah, ya Allah, ampunkanlah kami. Nak cerita apa ni? Unta. Jadi unta nak tengok apa? Teknologi ada kat unta. Ni pun syarah dia banyak sebut sekali lalu itulah. Unta ni binatang padang pasir. Padang pasir ni dia suhu melampau macam tu kan. Siang panas gila, malam sejuk melampau tu. Dia ekstrim punya sejuk. Kalau musim-musim yang memang ekstrim, siang sejuk ekstrim, panas ekstrim, malam sejuk ekstrim. Ekstrim pada aku ikut pasal gitu kan. Tapi dia tak pakai selimut. Dan tak perlu, malam tak perlu pakai selimut, siang tak perlu pakai tempat berteduh. Dia boleh duduk atas matahari panas lik-lik. Pasal itu panas lik-lik. Panas terik. Perak panggil panas apa? Panas lik-lik lah. Memang pasal Perak kan. Panas lik-lik. Duk rasa macam bahasa Penang, bahasa Kedah. Panas lik-lik. Tak apa lah. Menuhin lah. Tu Perak lah. Menuhin ni sama lah. Dia boleh panas piang. Dia boleh relax, tak gaduh, berteduh. Dari mana? Apa speciality yang ada pada kulit dia? Special je tu. Memang tak akan ada makhluk boleh buat kulit dia macam tu. Dia buat dia. Ada lah ni, made in Japan ke, Shopee ke, Lazada ada. Saya nak beli je tu. Dia boleh pakai untuk musim sejuk, boleh pakai musim panas. Panas pun dia boleh kawan, sejuk pun boleh. Tapi dari segi ada apa dia? Sutera antara pakaian yang istimewa itu. Sejuk pakai sutera, panas pakai sutera. Tak usah pakai kulit unta, tak iri. Sutera. Perang pun pakai sutera. Keharusan pakai tu jika tak ada dah pakaian lain melainkan hak tu je yang ada untuk mengatasi terlalu panas yang ekstrim ataupun sejuk yang ekstrim, melainkan sutera. Bahkan sebut dalam fiqah, sutera ni kalau orang berkudir, yang dia tak boleh pakai pakaian lain, dia pakai ni berkudir kulit gatal ke apa, dia bila pakai tu dia tak boleh pakai baju. Duduk dalam rumah, duduk dalam bilik, kita lah tu pun kena pakai juga. Pasal dia bergesek tu, dia jadi kudir satu badan tu. Dia ada penyakit alergik kulit ke apa. Kalau tak kudir pun dia ada jenis penyakit-penyakit tu. Saya tak tahu nama-nama apa tu lah. Badan dia tak boleh bergesek ke apa. Dia akan jadi sakit, miang, gatal, pedih. Dia tak boleh duduk. Yang dia boleh pakai, memang pakaian yang dia boleh pakai sutera. Kalau lelaki sampai tahap tu dia penyakit, harus pakai sutera masa tu. Masa tu lah, jangan gatai saya saja nak pakai, haram. Tapi kata apa, ada speciality yang ada orang tak ada bagi dekat sutera. Macam perang sama perang pakai sutera. Pakai sutera ni dia licin.
Ni kita ni kalau jubah ni sutra, boleh duduk dalam gegam. Sutra betul lah, jangan sutra bodoh palsu. Sutra betul, dia boleh genggam. Maksudnya dia punya lembut tu, dan nak buat bukan senang tu, dia licin. Nak jalin dia, nak tenun itu, saya tak tahu teknologi macam mana, tapi memang susah. Memang susah. Atau perang ni apa? Pasal dia macam baju kalis peluru. Pasal dia buat daripada gentian, kan sutera pada ulat sutera. Gentian dia tu terlalu halus dan kukuh, yang kalau kena peluru dia tak tembus, dia akan dia bengkok. Jadi kalau ni pedang, dia tak luka, dia akan istilah macam tetap, kalau patah, tapi dia tak makan daging. Sutera macam tu, ya, macam kalis peluru tu lah. Bandingannya macam kalis peluru tu lah. Apa dia panggil? Baju kalis peluru boleh tu ya. Bulletproof. Tak lah, dia ada nama bahan itu. Kevlar. Nama dia Kevlar. Nak cerita teknologi. Allah Ta'ala special kulit unta, special sutera. Kevlar tak boleh tiru sutera. Dia boleh tiru, dia boleh kalis peluru, tapi sejuk panas tak boleh. Sutera boleh. Masya Allah. Mungkin Kevlar boleh kalis peluru, tapi gatai tak boleh pakai Kevlar. Sutera boleh. Mesti made in Allah Ta'ala. Allah, tu nak buat apa? Sutera. Bodoh tak dapat nurani tak dapat tauhid tak? La ilaha illallah. Kalau ada masalah apa dapat ni? La ilaha illallah. Alhamdulillah. Tentu kita kalau faham tu bukan gaduh ke makhluk, gaduh pada khalik makhluk dia. Siapa dapat Allah Ta'ala, dia dapat semua. Siapa yang dapat semua benda dalam dunia tapi Allah dia tak jumpa, tak dapat apa, mati kering gitu kan. Na'udzubillah. Jalan ni je lah zikir. Ni ilmu belajar untuk jalan faham. Zikir. Lagi apa? Minta. Memang kena minta. Kalau kita faham mahal, memang kita minta. Allah. Ada orang yang minta tak pergi mengaji tak? Payah kan nak dapat. Kalau minta rezeki pun orang kata kena pergi cari, takkan minta ilmu dapat ilmu laduni. Betul. Ya kan? Pasal ramai orang minta rezeki, kalau kita kata tawakal lah, ingat rezeki boleh datang golek. Tapi berdoa, ya Allah ahyina bihayatil ulama. Ya Allah hidupkan kami macam hidup ulama. Ngaji tak bisa main, ngaji main tidur. Tidur tu kenapa kan? Ngaji main tidur. Ayalah dong ingat rumah. Ahyina bihayatil ulama wa amitna mimati syuhada. Kepala tak apa, azan pun tak bisa main turun jemaah. Nak mati syahid apa? Mati dalam pergi sembahyang pun tak boleh. Nak mati perang apa? Saya tak boleh saya ayat kasar tu, pasal saya kaji ayat kasar itu lah. Wa amitna bimauti syuhada. Lepas tu wahsyurna fi zumratil awliya. Kumpulkan kami di kalangan kumpulan para wali. Wali apa? Dengan orang mengaji pun tak ada. Siapa lari? Nak jemaah pun tak boleh, piu lari. Nak duduk dalam golongan wali. Kuali boleh lah. Wahsyurna fi zumratil awliya. Lepas tu wa adkhilnal jannata ma'al anbiya. Saya ngaji lu dengar ayat tu, rasa guna doa tu rasa macam tak mau baca. Bila tak buat tu rasa aku malu baca doa ni. Tu lama saya tak baca doa tu. Dulu duk kaji kat baca tu, kena buah tu, malu minta. Tapi minta tu rupanya dibagi time lain main mengaji. Orang tu putih, alhamdulillah. Jadi ni masa minta matlamat dia bagi sebab. Boleh tak? Tu kata boleh ke doa tu? Minta. Tapi jangan kata aku dah minta dah, Allah Ta'ala tak bagi, nanti aku tambah ni. Asal nak sebut minta tak ada masalah, tapi jangan lupa cari sebab. Pasal taklif kat kita khasnya kalau bab ilmu, taklif bab ilmu lagi besar daripada taklif bab rezeki. Berapa orang boleh pergi
cari rezeki dah jauh. Sini tak ada punca rezeki. Kalau duduk lego macam mana? Jumpa ni Australia ni, cari apple, kutip apple lah. Sampai Australia tu pergi lah. Buat visa gini curi lah, nyorok lah apa. Janji kutip apple. Berapa dolar tu hari-hari? Oh, pasal apa? Australia sanggup pergi. Ada tak sanggup pergi Australia untuk cari ilmu ada? Kalau kat Australia ada ilmu ada. Australia apa? Melenggung tak mari. Oh. Ya. Ada orang macam tu, tapi tak ramai. Mudah-mudahan kita golongan tu. Amin. Allah. Kita tak apa, China lagi, India orang kita pergi. Isyarat ngaji ke China atau apa, kalau tak ada hadis pun, prinsip tu betul. Jangan kata China, Jepun, Australia, Rusia kita pergi. Khasnya ilmu tu apa ni? Ilmu-ilmu yang boleh ada guru boleh bawa kita dapat akal nurani ni. Asal cerita unta, kulit dia macam tu. Lepas tu mata dia padang pasir, selalu ribut pasir, dia tak perlu pakai spek. Kita kalau duduk padang pasir kena ribut pasir, spek tak apa boleh tutup. Hidung nak tutup ke mana? Telinga nak tutup ke mana? Dia punya debu sangat halus tu. Pasal halus debu padang pasir pasal apa? Pasal dia malam sejuk melampau ekstrim, panas ekstrim. Dia panas, teori sains macam mana? Mengembang. Okay. Sejuk. Apa benda ke yang kalau apa-apa ke jadi? Pecah. Belon tiup, tak tiup tak apa. Tiup, main kempeh. Tiup, main kempeh. 4 kali tiup, pecah. Sedok. Betul. Nak cerita tu kan. Jadi setiap debu yang dah halus tu, dia akan halus macam apa? Kembang pecah. Dah halus tu pun panas, sejuk, pecah lagi. Terlalu halus tu. Padang pasir ribut ni, kita duduk dalam bilik, tutup apa ni, boleh masuk lagi debu. Terlalu halus. Unta macam mana? Selamba nyongeng. Mata dia tak pakai spek, telinga dia tak tutup, hidung dia tak sempat relax. Apa teknologi orang tak nak buat dia? Kaki dia apa halus, pasir halus, dia boleh tenggelam pun sikit. Apa teknologi buat kat tapak unta tu boleh tak tenggelam? 4 wheel drive pun tenggelam pun. Ada 10 wheel drive pun tenggelam. Tapi tapak unta tak tenggelam. Barang punya banyak ni. Orang lagi. Tak ada siapa boleh buat, tak ada siapa boleh tiru. Ayak dalam badan dia cerita awak 2 bulan minum sekali tegur, tak minum lah. Radiator apa dalam badan dia. Dia berpeluh, dia kencing, dia berak, tapi ayak tak habis dalam badan. 2 bulan dengan suhu yang ekstrim. Kita kalau duduk padang pasir suhu ekstrim, jebok gitu 3 hari kering lah. Ni macam mana kulit dia yang boleh ada berlaku pernafasan, perpeluhan apa tu, tapi tak kering, air dia tak kering, tak perlu minum. Makan pula, makan apa? Makan kaktus. Macam mana boleh makan? Mulut dia tak luka makan kaktus. Pasal dia ada bibir dia boleh saya nak sebut ni, kita bibir kita tak boleh pergi rekod bibir ke belakang. Dia boleh bibir sampai keluar gigi. Bibir tak kena. Duri kaktus tu tak mencederakan bibir dia. Bila kunyah, duri tu tak cederakan mulut dia. Perut dia tak jadi masalah dengan duri-duri kaktus yang masuk dalam perut dia. Bahkan tu makanan paling berkhasiat tu dah. Pelik la ilaha illallah. Tu ibil kaifa khuliqat. Pada anggut cerita unta kat tu kan. Ni pun tengok mana ada rencana macam tu. Satu cerita tu kedak saya sendiri bukan rajin, tapi belek unta tu tak pandai pun.
Dulu saya rajin tengok ada analisis yang dibuat oleh, tapi orang tu nanti dia pelak sikit. Pelak sebut dia. Apa? Harun Yahya. Harun Yahya. Tangkap lah. Orang salah. Tangkap Turki. Dia Tangkap lah. tak tahulah, pasal ada orang kafir buat, tak tahu macam mana dia. Saya tengok, wish pelik ada dia. Dia ada perancangan dipanggil TV, pasal dia buat kajian ni, duk cerita tentang bab Tuhan apa kan. Dia punya filem tu macam National Geographic-nya. Dulu saya jual CD dia. Ada 7 CD, bukan CD VCD. File dia kecil-kecil. Kena buka pakai komputer lah, dia tak boleh pakai player. Macam-macam bab dia cerita. Cahaya Allah, bumi, planet, warna. Dia cerita warna je pun. Masya Allah. Tapi dia bawa kepada Tuhan, kenal Allah Ta'ala. Disebabkan macam tu kot, pasal orang kafir banyak jadi yang masuk Islam dengan sebab dia dipanggil masuk TV. Saya duduk pelik tu apa dia, background dia, tahu apa dia, perempuan. Saya mula-mula tengok tu, bila tak peduli Harun Yahya lama dah, ada siapa dia tunjuk kat saya tu, kata tengok siapa dia Harun Yahya ni. Tengok, kira dia ni, dia duk cerita tentang ketuhanan ni. Belakang ni perempuan pakai seksi gila-gila, hak comel-comel keliling dia, 7-8 orang ni keliling ni. Ada yang wawancara, ada orang wawancara. Malaysia dia keluar tu dulu. Dia bosan keluar tu dulu lah. Keluar tu dulu. Ni wawancara ni masuk TV ni. Ni orang panggil apa? Moderator pengacara ni di sini. Keliling ni perempuan. Ni perempuan cantik, seksi. Bukan apa saja hiasan ni. Yahudi punya. Dia nak bagi down apa? Down tu apa? Tak tahu lah setan punya kerja apa. Semua itu setan ni. Patut jaga. Quran sebut inna kaidakunna azim. Tipu daya guna perempuan ni besar. Apa matlamat dia tu? Untuk kalau jumpa tu memang betul tu. Lama tak tengok dia. Saya tengok dulu Harun Yahya. Saya memang peminat Harun Yahya dulu, tapi bila tengok belakang-belakang dia gelong kan. Kenyataan ni tak tahu lah dulu, tapi yang kajian tu saya tengok filem dia. Allah. Cerita apa tadi masuk Harun Yahya ni? Unta. Dokumentari kan. Unta. Pasal yang tu tolong faham saya apa unta. Lagi. Dan tiada tilik mereka itu kepada segala langit yang 7, betapa ditinggikan dia. Langit sebesar-besar langit tu macam mana? Bi ghairi amadin tarawdaha. Dengan tanpa tiang kamu boleh lihatkan dia. Tu tiang ada. Ada tiang tak boleh dilihat. Bi ghairi amadin tarawdaha. Tanpa tiang yang kamu boleh lihatkan dia. Jadi ada tiang tak ada? Ada, bila nak lihat tak boleh. Arash ada tiang, arash. Ada. Tiang arash ada tiang. Kursi ada tiang. Saja tanya pelik-pelik soalan orang tak bisa tanya. Ada. Kita tak bisa tengok memang tak boleh tengok. Memang tak boleh tengok pun. Kita bumbung, kita terani pun nak tiang. Berapa jarak orang boleh buat bumbung yang paling jauh? Ada tiang. Nampak tak tiang dia? Lagi besar tiang dia. Lagi dia punya jarak jauh, lagi besar dia punya apa nak sebut ni, kuda-kuda dia bumi pasar itu dengan tiang dia pun agak-agak macam mana nak tampung tu, bumbung tu kan. Sebesar-besar arah yang Allah buat tu 4 tiang, 4 malaikat tiup sangkakala yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniya. Tiup sangkakala Allah Ta'ala jadikan 4 lagi malaikat untuk tanggung arasy. 8 malaikat tanggung arasy. Tiang arasy malaikat besar mana jangan tanya, tapi tak boleh nampak. Sama langit pun bi ghairi amadin tarawnaha. Pada nahat tu tak cerita langit. Yang kita tengok ni pun bukan langit, yang ni dia panggil langit dunia.
Dunia yang tak masuk langit pertama apa lagi. Yang tu pun dia teropong tu berapa ratus tahun cahaya tu nak sampai tu pun belum langit pertama lagi. Belum langit pertama lagi. Yang 7 lapis tu macam mana? Oh, udahlah. Yang tu pun pada dah. Yang tu pun pada dah. Yang kata apa? Oh tu bintang asteroid apalah. Yang tu pun kalau tengok filem-filem National Geographic dokumentari tu macam mana? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak ada manusia yang biasa naik ke spaceship pergi tu. Tapi alat-alat yang dia orang reka boleh hantar tu, boleh dapat maklumat, gambar lah, apalah macam-macam kan. Dia tengok, Masya Allah, Masya Allah. Dan yang tu menyingkap apa yang dalam Quran. Oh, dalam Quran cerita, rupanya dalam Quran ada lah. Dalam Quran ada dah. Dalam Quran ada dah. Dalam Quran ada dah. Ada dah. Masya Allah. Maka kita macam mana? Lengkot tak kenal pun asteroid ke apa macam mana? La ilaha illallah. Allah, la ilaha, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ma khalaqta hadza batila. Nak sebut prinsip tu apa? Prinsip nazar. Tak aku fikir kita nak tak sampai, kata tak sampai. Ajar je banyak zikir. Itu kan. Saya pun boleh sebut macam tu. Dapat kan? Oh, tak. Latihan dia macam mana? Zikir, rujuk orang Ta'ala. Zikir, rujuk orang Ta'ala. Nak bagi faham makhluk ialah makhluk. Macam mana boleh jadi macam ni? Khalik makhluk yang bagi jadi, Allah bagi jadi. Dia takkan jadi by itself. Dia takkan jadi by naturally. Dia bukan nature yang create. The creator is Allah. Itulah bunyi dia. Baik. Dan tiada tilikkan mereka itu kepada bumi betapa dihamparkan dia. Bumi pula tengok macam mana dihampar. Bumi bukan betul bumi, ada lembah, ada sungai, batu granit, batu kapur lah. Tu pun ada yang warna putih, warna merah, warna hitam, berbelang-belang macam ni, atur muka bumi macam ni, kelinciran tak kelinciran. Kita pun ilmu ni tak kerti kita. Orang yang kaji memang duduk dalam bahagian tu, Masya Allah. Tengok Lenggong lah, tempat apa? Museum Arkeologi. Batu batan gini, ni bahagian galian macam ni. Ni pun tempat ni ke orang duk main kajian dulu kan. Nak sebut apa? Dia orang kaji macam ni. Dia tengok batu pun ni batu apa? Batu meteor main bukan daripada bumi ni. Ke depan. Ui, dia boleh kaji tu. La ilaha illallah. Kita buat macam tu sudah. Dah kita tak pandai. Sini jugalah tempat duk kelahi. Duk kata bumi flat ni sinilah. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bumi ni macam mana sutuh. Apa nama sutihat? Sutuh tu kalau asal bahasa Arab sutuh ni apa? Sutuh ni permukaan atas bumbung yang rata. Kalau macam kita ni bumbung yang kita tak panggil sutuh. Sutuh ni bangunan atas yang rata. Tu sutihat. Bumi ni sutihat. Apa? Dia rata kan. Bumi ni rata ke bulat? Tu kata Quran sutihat nas. Tu yang ulama-ulama pun memang ulama mufassirin dulu macam-macam cerita dia. Tapi kesimpulan daripada ulama mufassirin ni disebut sutihat ni i'tibar salihun, makna sutihat tu salihun li sukna. Dia sesuai untuk di tempat duduk. Bukan sutihat ni rata flat menafikan bentuk bulat bumi. Tak. Kata rata mengikut pandangan mata pasal terlalu besar. Itu. Pasal kena tangguh, pasal tengok zahir ayat Quran ni tang sini lah. Tengok tang sini lah. Kena tengok ayat Quran lain sama. Ayat Quran tak boleh faham satu tempat lah. Wahabi tak gaduh lah ayat ni. Bagi dia sekali kan. Biar dia pakai flat tu nampak bodoh Wahabi kan. Boleh kata. Pakai pula bumi dia bulat. Dia kata Allah Ta'ala kata bulat nas. Tu yang antara buah 40 tu lah. Nak bagi Wahabi 40 kosong ni. Bumi ni kata bulat. Kalau dia kata bulat ni nas. Anda dah kata ayat Quran Allah Ta'ala yang kata arah ni sutihat. Allah Ta'ala yang kata bumi kata. Jawab. Boleh jawab apa? Bagus yang pujuk. Okey. Kalau hang pandai kata ayat Quran ni jadi, kalau gitu hang tak tengok satu ayat je lah. Kenapa tak Allah Ta'ala tak arah hang pakai satu ayat tu ya? Hang tak tengok ayat lain. Dia punya
tempat orang kata apa, mahalun nizak dari situ lah tempat duk kelahi tu. Nak bagi jangan duk faham kata bertempat apa tu. Baik, cukup itu bumi. Jadi jangan pergi ambil bumi rata tu lah. Bumi memang bulat, memang bulat, memang telah dibuktikan bulat. Gerhana dah cukup lah untuk menunjukkan bulan bulat, bumi bulat. Gerhana apa menunjukkan bumi bulat? Gerhana bulan lah. Dan gerhana bulan tu bayang bila tutup bulan tu bentuk apa? Nampak macam piring ni. Bumi lepeh, ni bulan. Gerhana matahari nampak macam mana? Macam tu lah. Nampak macam tu lah. Nampak macam ni tak? Tak faham lah tu. Ni bentuk apa? Ni bentuk lepeh, flat. Ni flat. Bagus. Kalau flat ni nampak macam ni lah. Nampak ke bulan tu lepeh gitu, lepeh. Bila bayang tu nampak macam ni, mestilah objek inilah narik. Itulah padahal tu. Cukuplah. Tu pun ada grup bumi flat tu. Siap dalil Quran tu. Amin. Masuk macam tu siap kena balun. Tu kata ada grup sesat sampai macam tu dengar. Grup bumi flat, grup Wahabi, dia sesat gila kan. Dia tak boleh balik. Pasal dia tak nak cari mursyid yang nak tunjuk dia jalan betul tu kan. Dia nak buat grup dia, kita pakai sokong. Ni siapa masuk kita serang, londeh dia bagi habis. Biar sampai dia tak boleh jawab. Walaupun pendapat dia sesat. Ya. Memang macam tu. Memang macam tu. Masuk Kristian, bukan masuk agama Kristian, masuk grup Kristian ni. Masuk orang kata Tuhan satu mampu yang menafikan Trinity dia tu. Mampu yang kena depan. Sesat tu dia akan bertahan sesat dah. Ya lah. Kita tak payah masuklah guru-guru tu buat sakit kepala. Zikir pergi dapat Allah pergi hakal aklun nurani. Masuk grup zikir. Masuk grup zikir. Masuk grup zikir pun tanya, zikir siap lagi ni? Tak okey tu. Update. Siapa dah habis buat nama. Kita buat nama 40 orang ni. Contohlah kan. Zikir siap, naik update. Sebelum pukul 11 mesti habis. Selawat 200. Nak bagi 500 ni. Tak ada update ni pasal apa ni? Goflah tu kat mana ni? Bagi PM tepi. Jawab. Kalau hang tipu, hang jawab lah dengan orang Ta'ala. Penipu. Hang tipu ni dah dua dosa. Satu tinggal amal, dua dua dosa. Penipu lagi. Untuk keras hati. Bagi ni lah. Setuju buat ke tu? Tak, dia ada macam tu pun dia ada kekuatan. Takat buat grup, lepas tu duk share menentang apa ni, tak ada lah. Grup untuk bangun dengan kita jadi zikir. Buat tu update. Untuk selawat pula, grup selawat pula tadi zikir. La ilaha illallah. Grup Quran pula, apa Quran lah, baca 7 juzuk. 5 juzuk tak? Kalau habis lagi lah buat grup tu. 5 juzuk. Apa bila? Ulang sahabat dalam sembahyang. 1 rakaat, berapa rakaat macam ulang lah. Bangun tajuk lah dia. Allah bangun lambat lah. Kodok lagi dalam duha. 1 rakaat 7 juzuk. Buru. Selesai update. Tak update, biar tepi. Buat grup macam tu. Ni pun tak mengaji. Tak mengaji. Mengaji tu. Dah mengaji pula. Apa? Faham tak faham? Muzakarah lah tadi. Tanya muzakarah. Faham tak? Faham tak? Biar muzakarah ni. Biar buat grup macam ni. Jangan masuk grup-grup bodoh tu. Sakit kepala je lah. Cerita apa ni? Cerita bumi pula. Langit 7 tiadakah. Betapakah dihamparkan dia. Maka ingatkan oleh kamu ya Muhammad, fazakir. Allah Ta'ala perintah, wahai Muhammad, ingatkanlah kepada manusia ni, suruh fikir. Jadi maksudnya memang antara Rasulullah ni tugas dia buat apa? Ajar, antara dakwah dia faham daripada ayat Quran ni apa dia? Dia memang jumpa orang ni, antara kaifiat dia bawa untuk kenal Allah Ta'ala apa? Dia ceritalah benda ni, siapa cakap ni? Pasal Rasulullah dia tabligh dia
Dia menyampai ni sama macam mana? Setiap orang yang dia jumpa, setiap orang yang dia cerita, mendalamnya apa yang dia sampai, soalan, pertanyaan, sampai orang akan mengaku Allah, syahadah lah, la ilaha illallah. Jadi bukan dia cerita la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan suruh mengaku bodoh-bodoh itu. Dia jumpa satu-satu ni, jumpa tukang unta, cerita unta ni, siapa bagi jadi unta macam ni? Tengok orang duk tanam ni, siapa ni yang tanam ni, siapa bagi tumbuh ni, macam mana boleh berlepas, macam mana boleh jadi buah, macam mana tak buah, siapa sebab buah tak buah ni, apa dia, kenapa hujan turun tak turun, siapa bagi turun hujan? Allah, okey, syahadah la ilaha illallah. Jumpa ahli astronomi macam ni, duk tengok macam ni, siapa ni. Kalau jumpa penyair, kau penyair macam ni ayat Quran ni kalam Allah, kau lawan tengok ayat Quran bunyi macam ni, cuba kau buat syair serupa macam aku. Kalau kau nak kata aku jenis penyair, kau tak boleh buat, kau syahadah la ilaha illallah. Jumpa seorang-seorang, tu fazakir, sesungguhnya engkau itu Muhammad mengingatkan saja, anta muzakir. Nampak hakikat makhluk apa dia? Rasulullah pun muzakir ya. Makhluk tetap makhluk. Besar tu. Pasal apa? Dia kata anta muzakir ni. Jadi siapa yang boleh bagi dapat hidayat apa? Allah. Tapi Rasulullah buat kerja macam mana? Dia buat kerja sebab memang dia buat kerja dia sebagai Nabi Rasulullah. Bala dia punya tabligh tu memang buat tabligh tak pernah ada cuai, tak pernah ada silap sikit pun. Tapi martabat dia muzakir saja. Ini dia sebab sabab ialah sabab, makhluk ialah makhluk. Kalau Rasulullah pun makhluk ialah makhluk, takkan kita jatuh hati kat duit dekat ni. Jatuh hati atas nak namakan atas dia dor nafi' tu tak. Tu yang macam mana nak bagi tak kasar dor nafi' tu. Tak ada jalan lain, zikir, fikir, ilmu, kena mengaji, faham. Letakkan makhluk tambah makhluk. Besar dia ilmu dia, la ilaha illallah. Makhluk tak ada ilah, Allah la ilaha, di sudut zat dia, sifat ni kita sebut af'al, perbuatan, asar, kesan daripada sesuatu ni. Siapa? Allah. Makhluk apa? Makhluk ni berhajat, fakir. Sesungguhnya engkau itu mengingatkan saja, tiada boleh kuasa engkau itu dengan mengerasi atas mereka itu. Ini sebab mengerasi Rasulullah ni dia sendiri, bukan dia zat yang boleh mengubah. Tak. Kalau Rasulullah yang seabdal makhluk pun bukan zat yang boleh mengubah, takkan garam menyedapkan makanan kita. Sabab menambah garam. Tapi tak ada garam, jeng. Tak ada garam, jeng. Yang bagi sedap apa? Allah. Tukang masak kena duduk tukang masak, tukang mengajak kena tukang mengajak. Mengajak ni hebat aja apa je. La ilaha illallah. Kalau Rasulullah pun muzakir, aku lagi tak dakwah. Nak sebut prinsip tu nak sebut prinsip tu. Rasulullah pun muzakir je. Kita ni lagi tak dakwah. Sedangkan Rasulullah ni seabdal makhluk, patutnya letak satu kedudukan istimewa kat dia. Tak, innama anta fazakir, innama anta muzakir. Kamu tak boleh musaitir, maksudnya kau tak boleh mukhir. Rasulullah zat dia sendiri tak boleh buat satu. Prinsip apa? Makhluk tak boleh, zat makhluk sendiri buat satu. Kita belajar berakidah, potong dengan guna pisau, mestilah, takkan nak guna jari. Mana boleh potong? Duk dapur potong cabai dengan jari ni boleh, tak betul. Tak betul asah. Potong buang biji cabai. Contohlah kan. Pasal baru duduk tengok ni kan. Sambil duduk sembang tu nak cabai. Panggil. Nak sebut apa? Buat sabar lah. Pisau kan yang memotong. Tak. Apa? Allah. Alat pisau. Tak tajam. Asah. Batu asah kan bagi tajam. Allah. Alat dia. Batu asah. Alat bagi betul. Sabab bagi betul. Hati. Allah. Ni tauhid lah. Ini tauhid lah. Nak pergi hati ke Allah tu lah. Duk apa terhegeh-hegeh lagi ni. Ya Allah, mudahkanlah, lembutkanlah hati kami. Allah. Tukang betapa. Sesungguhnya engkau itu mengingatkan saja, tiada boleh kuasa engkau itu mengerasi atas mereka itu. Maka kerana dalil
Firman Allah Ta'ala ini dikata oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam kitabnya yang dinamakan Nazam Jawharah Tauhid. Fanzur ila nafsika summa taqili. Situ lah. Jadi dia nak cerita benda yang sama. Nak kata kesimpulan melihat alam atas, langit, bumi, diri ni, ada ulama dah buat rumusan dalam syair. Kata ulama dia dah explore habis lah. Dia dah bagi rumusan. Semua isi Quran tu dia dah bagi panduan macam mana nak explore dia. Kita pula guru kita ajar macam mana, dia dah bagi panduan macam mana nak dapat orang salah, nak pergi kemah tu. Masya Allah. Dia kata jasa ulama macam tu lah. Kita kata kalau tak ada ulama tutup guru kita ni, kita baru terhegeh-hegeh nak tengok Quran, tak ada apa lah dah. Nak baca tak apa pandai lagi. Wallahualam. Soalan ada? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidak. Afala yanzuru tu istifham li irsyad, untuk tunjuk. Dia panggil istifham li irsyad. Kalau takrir kan tanya tidak ya kan. Iqra' ya takriri dengan ingkari ni. Kalau afala yanzuruna ilal ibili kaifa, adakah tidak kamu lihat macam mana unta ni diciptakan? Bukan jawab dia ya ataupun tidak. Tapi apa? Allah Ta'ala bagi panduan, kena tengok unta ni apa ada ke dia. Irsyad macam mana nak nazar tu. Dia istifham li irsyadin nazar. Untuk lagi nazar ni tilik. Jadi kenapa lah ayat dalam terjemahan tadi? Dekat air mani tadi kan? Dia kata tidaklah adakah dilihat oleh kamu, yakni tidakkah kamu lihat akan kamu bicara air mani kamu tumpahkan ke dalam rahim perempuan tu, kamukah yang menjadi akan dia atau kami yang menjadi itu anak. Kenapa datang ke anak? Takhluqu tu maf'ul ke tak? Maf'ul mahzuf. Antum takhluqunahu. Hu tu matumnun tu. Antum takhluqunahu, antum takhluqu matumnun. Apa matumnun? Anak lah. Tu asalnya antum takhluqunahu am nahnul khaliqun, am nahnul khaliquna lahu. Jadi anak ni jadi maf'ul bagi takhluqu. Kalau campur-campur cawi tu macam tu lah kan. Tapi kalau antum takhluqunahu am nahnul khaliqun, khaliqun kan isim fa'il yang beramal dalam fi'il, mesti ada maf'ul dia. Antum takhluqunahu, tu ada hu tu. Antum takhluqunahu am nahnul khaliquna, am nahnul khaliquna iyyahu. Kena takdirkan domir munfasil, takdirkan untuk jadi maf'ul bagi khaliqun, bagi isim fa'il yang beramal dalam fi'il. Yang ni soalan yang depan sikit lah, melengung tu nak kata macam ni ngaji lagi. Okay. Faham tu best. Faham tu memang best. Lepas faham makna lagi, i'rab lagi, takdir lagi. Quran kata orang yang faham Quran, saya ngaji, saya dudukkan datuk tu, datuk guru macam tu, anak dia ngai ustazah, anak dia perempuan, ustazah muda. Dia kata kita baca Quran ni, dia kata orang bodoh baca Quran lain. Tutup guru yang pandai i'rab, tafsir satu, takdir, faham makna sebiji-sebiji tu. Satu huruf Rasulullah sebut 10 pahala lah. Alif lam mim bukan satu, alif satu, lam satu, mim satu, tu tengah alif. Allah SWT nak sebut tak mana? Kalau dia baca tu dia faham sebiji-sebiji, satu tu saya silap 1000. Pasal apa? Faham tu. Satu tutup guru dulu kena, satu baca yang Quran tu, dia baca tu dia berhenti sejam tu. Afala yang zuruna ila ni. Nahu dia, tauhid dia, masya-Allah. Takdir kalam dia, masya-Allah. Kita tak ada apa ni, baca je lah. Sikitlah itu. Takdir pun. Takdir pun. Takdir. Iyahu tu, mana? Takdir. Khaliquna
Antum amnahnul khaliquna amnahnul khaliquna iyyahu. Iyyahu tu dhamir munfasil, takdir untuk jadi maf'ul bagi khaliqun, rujuk dia kepada hu matumnun tu. Mana tahu maf'ul dia tu? Antum takhluqunahu, ada hu tu. Cuma yang tu fi'il. Boleh sambung dhamir dengan fi'il, dhamir muttasil. Jadi maf'ul, mahal nasab. Yang ni amnahnul khaliqun. Khaliqun tak boleh sambung dengan dhamir. Pasal nak maf'ul kan dia. Tu macam mana nak jadi maf'ul dia? Maf'ul dia datangkan satu dhamir munfasil iyyahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahma nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.